Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cuba tuan-tuan buka muka surat 96 96 daripada surah An-Nisa. Nanti saya fokus kat sini sekejap. Tengok tu. Muka surat 96 96 daripada surah An-Nisa Kita baca kat sini ayat 106 106. Okey, saya fokus dekat sini semula Okey, tuan-tuan tengok dulu. Saya baca, tuan-tuan puan-puan semak A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaghfirillah. Innallaha kana ghafurar rahima. Baik, dari sudut makna saya rasa tuan-tuan tak ada masalah Wastaghfirillah, dan mohonlah keampunan oleh engkau dari Allah. Mohonlah keampunan darimu kepada Allah. Boleh belaka Kemudian innallaha kana ghafuran rahiman. Sesungguhnya Allah itu adalah dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang ni yang saya kata tadi ada inna, ada kana dalam rangkap ni baik. Innallaha kana ghafuran. Selalu keadaan macam ni terjadi tuan-tuan So kalau inna dia nak subjek dan khabar kan. So subjek kepada inna mana? Allah lah. Sebab tu innallaha, nanti kita bahas sekejap lagi, tuan-tuan jangan risau Ni sebagai sepintas lalu So innallaha, inna punya subjek ialah Allah. Khabar inna mana? Kana ghafuran rahiman. Setelah adalah dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nampak ke tidak? So tuan-tuan jumpa inna dekat sini kan, kana dekat sini. Okey, sekarang ni settle tuan-tuan Subjek inna ialah Allah. Khabar inna ialah kana ghafuran rahiman. Okey Okey, sekarang ni selesai tau. Kita jumpa kana pula. Bila kita jumpa kana, mana subjek kana? Kana ghafuran rahiman. Telah adalah dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kana dia bagi baris depan tuan-tuan kepada subjek dia. So mana subjek dia? Okey, jawapannya ialah subjeknya tidak ditulis di sini. Kalau tidak ditulis, tadi Ustaz kata kalau setiap kali jumpa inna dengan kana wajib kena ada subjek. Memang ada, tapi tidak ditulis. So mana subjek dia? Kana ni nampak dia. Dia kan fa'il, betul ke tidak? Jadi kalau dia fa'il, dia secara automatik ada ganti nama diri tersembunyi dekat dalam dia. Faham ke tidak? Jadi ganti nama diri itulah yang menjadi subjek kepada kana itu sendiri. So kana adalah dia rujuk pada siapa? Dia rujuk pada Allah. Jangan tengok Allah ni tau. Ini subjek inna tau. Tak ada tulis dekat dalam ni. Dalam rangkap ni tak ada tulis. Dalam rangkap ni tak ada tulis subjek kepada kana Dia tersembunyi dekat dalam kalimat kana itu sendiri Okey, sekarang ni khabar dia mana? Kenapa dengan si dia yang tersembunyi dalam kana ni? Dia Maha Pengampun dan dia Maha Penyayang. Ini dia punya khabar. Ghafurar rahima. Ghafurar rahima. Ini dia punya khabar kepada kana. Tuan-tuan faham ke tidak? Faham ke tidak? Kalau tak faham, tuan-tuan ulang balik video ni sampai tuan-tuan faham. Tapi biarkan saya ulang sekali lagi So, dalam rangkap ini tuan-tuan jumpa inna, tuan-tuan jumpa kana. Setiap kali tuan-tuan jumpa inna ataupun kana, wajib kena ada subjek dan khabar. Jadi kita fokus satu-satu dulu. Inna, subjek dia mana? Subjek dia Allah, sesungguhnya Allah. Khabar dia mana? Telah adalah dia, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu dia punya khabar kepada Allah itu. Tapi kita kata khabar Allah tau, kita kata khabar inna. Okey, selesai tu Ustaz Kalau Ustaz dah selesai, kita bahas kana pula Ustaz. Okey. Kana pun nak subjek dan khabar, tapi dalam rangkap ini subjek dia tidak ditulis. Subjek dia tidak ditulis. Boleh ke Ustaz? Boleh. Sebab apa? Sebab ini fa'il. Dalam fa'il ada ganti nama diri tersembunyi. Kan ada ni. So subjeknya ialah dia. Dia kat mana? Tersembunyi dalam kana. Okey, kenapa dengan si dia tu? Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini khabar kepada si dia yang tersembunyi dekat dalam kana. Okey tuan-tuan tuan-tuan faham Okey, kalau dah faham, jom kita bahaskan tentang tentang ayat ini Okey, tuan-tuan jangan lupa tau, inna dengan kana ni ada adik-beradik dia tau. Nanti insya-Allah pada pertemuan kita akan datang, saya akan highlight tentang adik-beradik inna dengan kana ni. Mana tuan-tuan nak jumpa, ada dekat dalam diagram kita, nanti kita bahaskan. Tuan-tuan jangan risau. Yang penting perkara asas pelajaran yang kita sedang belajar ni, tuan-tuan mesti kena settle dulu Okey, wastaghfirillah, dan So ini tuan-tuan nanti check. Ini sama ada waw permulaan cerita ataupun waw penyambung cerita. So kita consider ni waw ataf lah Okey, istaghfir. Dia sebenarnya istaghfir Allah, bukan istaghfirillah.
Ini fi'il tuan-tuan ni. Ini fi'il amar. Fi'il tidak boleh berbaris bawah. Habis kalau fi'il tidak boleh berbaris bawah, macam mana saya boleh nampak baris bawah kat hujung ni ustaz jawapannya? Apa yang nak dijawab? Okay, jawapannya ialah dia sebenarnya istaghfir Allah. Istaghfir Allah. Jadi Rasulullah ajar, bang kalau baca ujung dia mati, kemudian jumpa dengan hamzah wasal, jangan kau matikan. Kau baris bawah kat ujung dia. Istaghfir Allah asal dia. Jadi Rasulullah ajar, baca macam ni. Wastaghfirillah ataupun istaghfirillah. Sebenarnya tidak ada baris bawah ni tuan-tuan, tapi Rasulullah ajar kita baca macam tu. Supaya apa? Supaya bacaan itu, kata Rasulullah, dia jadi fasih. Di situlah mulanya perkataan fushah. Bacaan jadi fasih. Asalnya istaghfir Allah. Agaknya orang Arab nak sebut begitu susah ke apa, saya tak pastilah. Tapi yang penting Rasulullah ajar kita baca macam tu. Ya, Rasulullah siapa ajar? Malaikat Jibril lah ajar. Malaikat Jibril siapa yang ajar? Allah yang ajar. Jadi kalau tuan-tuan ada sanad bacaan Al-Quran, ada ustaz-ustaz kita kat sini ramai yang ada sanad kan. Jadi tuan-tuan baca dengan ustaz tu, make sure sebiji Al-Quran tuan-tuan baca dengan betul. Maknanya tuan-tuan sebenarnya dah ada kontak dengan Allah. Dah ada kontak dengan Rasulullah, Rasulullah dengan Jibril, Jibril dengan Allah kan. Maknanya kalau tuan-tuan baca dengan ustaz-ustaz yang ada sanad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya tuan-tuan teruslah sampai kepada Allah. Bacaan tuan-tuan tu sebenarnya bacaan yang benar datang dari Allah. Macam tu So carilah ustaz-ustaz yang ada sanad. Tapi betul kalau bacaan dulu, kalau baca berterabur janganlah pergi kat ustaz dulu, pergilah belajar ngaji dulu elok Okey, innallaha kana ghafuran rahiman Okey, Allah merupakan kalimat Allah yang ni Kalimah Allah ni dia merupakan kalimat isim. Dia lah isim biasa. Kalau isim biasa dia mu'rab kan. Dia mu'rab. So kalau dia mu'rab tengok pangkat dia. Pangkat dia apa? Marfu' ke mansub ke majrur? Dia sedang berpangkat mansub. Betul ke tidak? Dia sedang berpangkat mansub. Mana tanda mansub dia? Fathah. Okey, innallaha kana ghafuran rahiman. Okey tuan-tuan, ni ada tak dua isim berpasangan tuan-tuan? Ada ke tidak? Cuba jawab dengan saya. Ada ke tidak? Adalah Ghafuran Rahiman ni lah dua isim berpasangan. Betul ke tidak? Okay, ni pasangan apa tuan-tuan? Tengok semua sama. Alif lam pun sama, baris pun sama. So ni pasangan zat sifat ke mudhaf-mudhafun ilaih tuan-tuan? Pasangan pasangan zat dan sifat. Ini zat dia, ini sifat dia. Ataupun kalau dalam sistem lama kita tak panggil zat, kita panggil mausuf. Mausuf itu yang lebih tepat sebenarnya. Mausuf dan sifat. Apa makna mausuf ustaz? Mausuf ni maknanya yang disifatkan. Jadi sebab tu saya guna perkataan zat. Bila zat je jadi mudah pada student untuk faham Okey tuan-tuan, inna ialah kalimat haraf, iaitu haraf taukid kan, kita belajar haraf penegasan. Betul ke tidak? Tapi inna dihendak kepada subjek dan khabar. Betul ke tidak? So kita dah bahas subjek di mana? Subjek di Allah. Khabar di mana? Kana ghafuran rahiman. Tu tuan-tuan dah bahas Okey. Sekarang ni kalimat yang kedua ialah kalimah Allah. So kalimah yang mulia tuan-tuan, ni kalimat isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Ini ialah kalimat isim. So Allah ni isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa tuan-tuan? Ini ialah isim biasa. Kalau isim biasa dia sedang berpangkat apa? Cuba tengok. Allah ke Allahu ke Allahi. Ni Allah kan? Kalau Allah dia sedang berpangkat apa tuan-tuan? Dia sedang berpangkat mansub. Betul ke tidak? Dia sedang berpangkat mansub. Dia sedang berpangkat mansub. Kenapa dia dapat pangkat mansub? Kan ustaz dah cakap tadi ustaz, dia ni subjek kepada inna. Kalau subjek inna memanglah kena pangkat dia mansub. Betul ke tidak? Okey, habis dah Okey, kana ghafuran rahiman. Kana telah adalah dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. So kana ini isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Ini ialah kalimat fi'il. Fi'il apa? Ada telah kan? So ini ialah fi'il madhi. Betul ke tidak? Fi'il madhi. Okey. Kalau fi'il madhi kita kena cari macam biasalah fi'il kita cari apa ganti nama diri tersembunyi, rujuk pada siapa dan sebagainya. Itu tuan-tuan tak ada masalah lah Ghafuran rahiman. Ghafuran rahiman. Ghafuran ni maknanya Maha Pengampun. Betul ke tidak? So ini Maha Ghafuran. Okey, dengar tuan-tuan Kalau setiap kali tuan-tuan jumpa kana ni sama macam inna, dia nak subjek dengan khabar. Betul ke tidak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, saya nak tahu mana subjek kana ni. Tuan-tuan jangan langkah-langkah video, tuan-tuan kena tengok dari awal, tuan-tuan mesti boleh jawab.
So kana hendak subjek dan khabar. Saya nak tahu di mana subjek si kana ni. Mana subjek dia? Tolong bagi tahu dengan saya mana subjek dia. Mana subjek dia? Mana subjek dia? Tolong hantar ke 0108173131. Tolong saya. Okey, ghafuran rahiman. Okey, ghafuran ni ialah kalimat Maha Pengampun, maknanya ini ialah kalimat isim. Ini ialah isim biasa. Kalau isim biasa dia mu'rab. So dia mu'rab marfu' ke mu'rab mansub ke mu'rab majrur, tuan-tuan. Tengok apa baris dia. Di baris atas kan. So dia mu'rab mansub. Betul ke tidak? Dia mu'rab mansub. Baik, mana tanda mansub dia? Ni fathah. Kenapa dia dapat pangkat mansub? Sebab dia ialah khabar kepada kana. Betul ke tidak? Khabar kepada kana. Kan tadi saya kata kanallahu aliman. Ni ghafuran, nampak, rahiman. So ni dia dapat pangkat mansub kerana dia adalah khabar kepada kana. Okey, sekarang rahiman ni dua isim berpasangan, betul ke tidak? Dia ialah pasangan zat dan sifat. Ni zat, ni sifat. Jadi sifat ni dia follow lah baris zat dia, betul ke tidak? Dia termasuk dalam kelompok kalimat-kalimat yang memfollow kalimat lain ataupun kita sebut sebagai at-tawabi'. Okey, rahiman. Rahiman maknanya Maha Penyayang. Inilah kalimat isim. Dia isim biasa. Kalau isim biasa, dia mabni ke mu'rab? Dia mu'rab. Okey, tengok dia pangkat dia apa? Mansub ke marfu' ke majrur. Kita nampak dia mansub kan? Okey, kalau kita tanya kenapa dia ni dapat nampak macam pangkat mansub? Okey, sebenarnya dia ni bukan mansub. Dia ni at-tawabi'. Dia follow baris orang lain. Dia follow baris siapa? Dia ni kan sifat. Kalau sifat dia follow lah baris zat dia. Jadi zat dia baris atas, dia pun ikut baris atas. Zat dia tak ada alif lam, dia pun tak ada alif lam. Zat dia muzakkar, dia pun ikut muzakkar. Zat dia mufrad, dia pun ikut mufrad. Dia follow semua benda. Dia follow zat dia daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda. Dia follow saja, tuan-tuan. So ini ialah sifat kepada ghafuran. Faham ke tidak? Okay, soalan saya, mana subjek kana? Tolong bagi tahu dengan saya di manakah subjek kana dan hantar jawapan tuan-tuan ke 0108173131. Terima kasih atas perhatian. InsyaAllah kita akan jumpa dalam pertemuan kita akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.